A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Singapura, daripada Brunei. Diharapkan anda semua sihat dan sejahtera. Pada malam ni Brother Fai pakai baju pink color. Orang yang pakai baju pink color ni orangnya jiwa kental. Pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada tanah Arab. Kisah misteri dan juga seram yang dialami oleh seorang penyanyi yang bernama Nura Al-Takaka. Paling senang kita panggil Nura Al-Takaka, ya. Kisah mengenai beliau dan juga band beliau pergi ke sebuah dijemput untuk mengadakan persembahan di sebuah majlis, dan mereka tidak menyedari yang tempat yang mereka pergi itu adalah majlis perkahwinan jin. Jom kita saksikan kisah ini. Nura Al-Takaka, seorang penyanyi terkenal sekitar tahun 90-an. Dia ni bukan penyanyi mainstream macam artis, tetapi dia ni penyanyi untuk majlis kahwin. Namun namanya sangat terkenal pada waktu itulah, setaraf dengan artis-artis yang mainstream. Nura ni dia ada band dia sendiri. Dia membawakan lagu-lagu klasik dan dia menerima undangan majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan yang diterima biasanya akan bukan calang-calang. Kalau di Malaysia, kalau orang jemput dia tu macam golongan-golongan datuk, golongan Tan Sri yang jemput dia. Bukan kaleng-kaleng orang ni. Rasanya dah cukup serba sedikit pasal Nura ni lah, kan. Pada tahun 90-an dulu, boleh dikatakan waktu kemuncak namanya tengah naik, dia menerima banyak undangan daripada orang-orang kenamaan ni. Tiba-tiba namanya diam begitu saja. Segala tempahan dia batalkan dan dia pulangkan semua wang deposit, dan tidak ada lagi kelibatnya dalam bidang itu. Pihak media yang cuba menghubunginya pun tak dapat. Sampaikan ada satu wartawan ni berjaya menemu ramah dia. Menurut sumber, ketika wartawan itu sampai ke rumah si Nura ni, dia ada terbau kemian apabila melangkah masuk. Pembantunya membawa wartawan tu ke pejabat Nura yang sudah bersedia untuk ditemu bual. Bila dah sampai di pejabat Nura, wartawan tu terkejut melihat keadaan Nura. Kalau diperhatikan dalam gambar di atas, Nura seorang yang berisi, tapi bila jumpa dia nampak begitu susut. Malah dinding di rumahnya juga dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika mahu ditemu duga, Nura memesan wartawan tersebut untuk tidak menokok tambah ceritanya. Di sini bermulalah kisahnya. Satu hari itu, si Nura mendapat panggilan daripada seorang wanita tua yang memerlukan perkhidmatan Nura pada malam tu juga. Pada mulanya, Nura ni dia tak nak menerima kerana Nora dan rakan-rakannya masa tu tengah bercuti lah.
Bagaimanapun, wanita itu dimerayu kepada Nora untuk melakukan persembahan kerana anaknya ni begitu minat dengan Nora. Dan Nora pun bersimpati dengan rayuan wanita itu. Nora tanpa fikir panjang minta alamat rumah wanita tersebut. Biarpun jauh dari sudut hati, Nora rasa macam tak sedap aja. Tapi Nora lawan rasa hati itu. Dikatakan majlis tu bermula pada pukul 10 malam dan mereka sampai awal, lebih kurang dalam pukul 9 dia dah sampai lah kot. Bila dah sampai mengikut alamat yang diberikan, sungguh tak diduga apabila mendapati bahawa rumah itu adalah sebuah rumah agam yang sangat besar. Rumah yang macam rumah istana lah, macam tu, besar sangat. Dia ni disambut oleh seorang lelaki yang dikatakan bapa kepada pengantin sebelum dibawa ke sebuah bilik khas untuk mereka berehat dan bersiap-siap. Lepas tu, dia didatangi oleh seorang wanita tua dan wanita tua tu adalah ibu kepada pengantin perempuan tu. Hati Nora jadi semakin tak sedap apabila melihat rupa ibu pengantin tu begitu pucat. Dan ketika bersalam, kulitnya begitu keras macam batu. Salah seorang ahli kumpulan Nora ni lah, Syam nama dia. Syam ni bukan lelaki tau, Syam ni perempuan yang juga merupakan rakan kepada Nora, berbisik kepada Nora. "Hey Nora, kau rasa lain macam tak?" "Aku rasa lain lah." Agaknya macam tu lah kan. Dengan mengatakan dia tak sedap hati lah. Selepas ibu pengantin keluar, ini kerana sewaktu orang lain masuk ke biliknya, suasana tu menjadi semakin panas. Jadi mereka pun bersiap-siaplah untuk mengadakan persembahan. Apabila melihat keadaan majlis orang begitu ramai dan mereka menyifatkan bahawa ini adalah majlis terbesar yang pernah mereka pergi, bayaran yang ditawarkan juga boleh tahan tinggi juga. Namun ada perkara pelik yang mereka lihat. Pengantin memakai gaun hitam dan menggunakan veil di mukanya. Pengantin lelaki pula memakai baju ala-ala zaman pemerintahan Uthmaniyah. Memang betul-betul klasik lah. Yang lebih aneh, mereka tidak memandang ke arah tetamu. Mereka ni hanya bertentang mata dan membeku macam patung sepanjang masa. Malah lebih pelik lagi, bentuk pelamin tu memang aneh. Dia berbentuk seperti muka orang sambil terbuka, muka orang sambil mulut yang terbuka. Bentuk dia macam tu. Dan pengantin tu duduk dalam mulut tersebut. Jadi mereka pun si Nora, Syam dan ahli kugiran dia pun melakukan persembahan yang pertama lah. Jadi dalam masa persembahan tu memang nampak segala-galanya pelik. Orang-orang yang datang dekat situ pun semua pelik-pelik lah. Selesai bahagian pertama persembahan, mereka semua berehat di bilik yang disediakan. Namun disebabkan Nora ni terlalu letih dan mula rasa pening-pening, dia cuba naik ke tingkat 2. Di situ suasana sangat sunyi. Tapi Nora fikir hanya nak cari bilik lain lah untuk tumpang berehat. Dia ternampak satu bilik yang pintunya tak rapat
Nora tanpa fikir panjang terus masuk ke dalam bilik tu. Jadi apabila dia dah masuk dalam bilik tu, si Nora ni pun yalah, dia agak keletihan, jadi dia pun tertidur. Semasa dia tidur, di dalam mimpi dia didatangi oleh lembaga pelik. Ada lembaga yang memakai seperti pengantin wanita yang menghampiri dan menjerit. Nora yang terkejut tiba-tiba tersedar dan melihat pintu tiba-tiba tertutup. Nora cuba lari tapi pintu susah nak buka. Tiba-tiba perasaan dia seperti ada seseorang di belakangnya. Nak dipendekkan cerita, dia berjaya melarikan diri. Selepas dia berjaya keluar bilik tu, dia ternampak kelibat kanak-kanak berlari naik ke tingkat 3. Nora yang perasaan dia ni ingin tahu, dia cuba ikut dan dia terkejut melihat keadaan tempat tu sangat usang, macam rumah yang terbiar. Macam mana orang ni jaga rumah ni? Kalau tingkat bawah cantik, tingkat atas sangat usang. Nora jadi hairanlah. Sesampai di bilik tersebut, dia melihat Syam tengah menangis. Terisak-isak Syam menangis. Dan si Nora ni pun mendapatkan Syam. Syam, kenapa Syam? Kenapa kau menangis? Syam menceritakan bahawa dia tadi mencari Nora di tingkat 2, tapi dia telah diganggu oleh satu jelmaan. Nora ni, dia cubalah pujuk si Syam yang dalam ketakutan tu, supaya dia bertahanlah. Kerana si Nora ni pun turut rasa perkara yang sama dan minta semua ahli kugiran dia ni kuatkan semangat untuk teruskan nyanyian. Di sini ada waktu paling mencabar. Mereka pelik apabila melihat keadaan jadi semakin meriah. Semakin lewat malam, semakin ramai tetamu datang. Malah riak wajah tetamu yang hadir juga sangat bengis. Rasa takut makin membara apabila mereka ketahui bahawa mereka bukan berada di majlis manusia. Apabila melihat salah seorang tetamu wanita yang sedang khusyuk menari, biasalah kalau Arab ni kan dia suka menari, dia pusing-pusing. Bila dia pakai gaun, dia pusing-pusing kan. Apabila kain tu terselak, apa yang dia nampak adalah kaki wanita tersebut bukannya kaki manusia, akan tetapi sepertinya kaki seekor kambing dan berbulu lebat. Nyanyian Nora disambut dengan suara tetamu yang sangat kurang enak didengar. Sampai ke satu tahap, suara Nora ni tenggelam. Suara daripada tetamu ni lagi kuat, tapi suara dia memang menggerunkan. Macam tepukan gemuruh tetamu seperti di konsert. Dan semua muka dia bengis dan memberi renungan yang bengis dan tajam kepada Nora dan ahli kugiran dia itulah. Mereka yang semakin berkurangan tenaga terpaksa mainkan kerana ketakutan, dan nyanyian Nora juga makin sumbang. Kerana yelah, sebab apa? Sebab dia main lagu, menyanyi lagu ni daripada start malam sampai nak ke pagi tanpa henti. Dia takut kalau dia berhenti kan, dia terperangkap ke alam jin. Sebab si Nora ni memang dah menyangka dan menjangka yang mereka ni sudah
terperangkap ke alam jin. Tetamu semakin ramai. Ketika mereka cuba ambil masa rehat, tak sampai 5 minit, Syam tadi tu pingsan, tak sedar diri sebab terlalu letih. Apabila Syam tersedar, dia merayu kepada Nora. Dia cakaplah, "Aku nak baliklah Nora, aku takut." Dia kata. Jadi Nora kata, bertahan. Jangan rasa takut, jangan apa. Kalau kau betul-betul rasa takut, kau tunduk je. Kalau tidak, nanti kau tak boleh pulang. Sebab kita ni berada di alam lain. Untuk Syam, Nora meminta dia tunduk sajalah sepanjang masa dan tak perlu buat apa-apa pun. Namun ketika mereka sambung, tetamu dah mula berkerumun mengelilingi mereka ketika sedang mainkan muzik. Kesemua ahli termasuk Nora hanya tunduk ke bawah kerana terlalu takut. Namun ketika mereka rancak menari sambil menyanyi, tiba-tiba berhenti. Dia tengah menari, tiba-tiba senyap, berhenti, sambil memberikan pandangan bengis kepada Nora dan rakan-rakan dia. Jadi pada waktu itu, sedikit demi sedikit mereka berlalu pergi. Kerana apa tahu? Kerana azan subuh mula berkumandang. Mereka terus bergegas lari dan bila keluar, mereka mendapati keadaan rumah tu tak sama macam mereka nampak masa mereka baru masuk tadi. Keadaan rumah tu jadi buruk dan usang dan sangat menyeramkan. Dan apabila mereka sedang berkemas-kemas nak balik itu, mereka didatangi oleh seorang individu dan dalam keadaan ketakutan menunjukkan rumah tersebut. Individu tu hantar Nora dan kawan-kawannya pulang, dan ketika dalam perjalanan semua tekad untuk berhenti daripada melakukan kerja ni. Jadi sejak daripada itu Nora terus berhenti, tak mau lagi menyanyi, dan juga ahli kugirannya pun dah dibubarkan. Sejak daripada situ Nora ni dia jatuh sakit. Kita tak tahulah sakit apa yang dia alami, tak tertera lah dalam kisah si Nora ni. Tapi mungkin orang kata daripada gangguan-gangguan jin jugalah. Kalau nak tahu tentang si Syam ni, Syam meninggal dunia beberapa hari selepas kejadian tersebut. Kesian kan? Jadi sejak daripada itulah Nora dan juga rakan-rakannya menghilangkan diri tanpa kabar berita. Sampaikan wartawan nak mencari dia pun susah. Muncullah seorang daripada wartawan ni dapat menjejaki Nora. Jadi inilah kisah yang dikongsikan oleh Nora. Baiklah saudara, itulah dia kisah misteri daripada Nora Al-Takaka. Sememangnya kita tahu alam jin ini memang wujud. Inilah bukti kisah-kisah daripada alam gaib, ya. Kita percaya kepada alam gaib kerana kita percaya kepada rukun iman yang 6 perkara, ya. Kita percaya kepada malaikat. Malaikat ini adalah daripada alam gaib, ya. Malaikat, jin, semua daripada alam gaib. Mereka ini wujud, ya. Jadi sampai di sini sajalah perkongsian Brother Fai pada kali ini. Kita akan berjumpa pada masa yang lain, ya. Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Peace. No war.